Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki minggu yang ketiga untuk subjek HKR. Okey, baik. Hari ini saya akan membincangkan tentang konsep perkahwinan. Bagaimana perkahwinan itu harus berlangsung, perkahwinan yang fitrahnya bagaimana, yang menurut Islamnya itu bagaimana. Alright. Saya share my screen. Tentu sebelum saya lupa, saya ingin ucapkan selamat berpuasa ya. Mungkin yang sedang menonton sekarang ini tengah struggle ke ialah first day. So but insyaAllah semuanya daripada minda kita ya. Don't worry too much. Takkan mati punya ya, malah akan menambahkan keimanan kita, akan buatkan kita rasa lebih sihat ya. Tapi ingat, berbuka puasa nanti janganlah berbuka gelojor dan sebagainya ya. Ambil dalam kadar yang ringkas sahaja. Kerana menjaga kesihatan itu juga adalah wajib ya. Makan makanan yang baik itu juga adalah sangat dituntut dalam agama kita ya. Semua benda yang dalam lifestyle kita ini kita panggil syariah. Syariah ni maksudnya the way of life kita, how kita practice kita punya lifestyle. Itu lifestyle kita, syariah. Adakah ia syariah compliant ataupun tidak? Adakah cara hidup kita ini menepati kehendak syarak ataupun tidak? Semua. Islam itu agama yang syumul, perfect dari segala aspek. Pemakanan, pakaian, muamalah kita, kita punya sosial kita ya, kita punya kehidupan masyarakat kita semua. Bukan berkaitan dengan solat aja, puasa itu je kan. No. Hidup kita segala benda yang kita lakukan di muka bumi ini, hari-hari kita bangun tidur, itulah bermulanya kehidupan kita tu, bermulanya dengan kehendak syarak. Perlu menepati kehendak syarak. Bangun tidur, apa yang harus kita lakukan ya, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya, kita puji-pujian kepada Allah ya, and then bangun solat subuh ya. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kita kita bersahur, kita buat solat sunat terlebih dahulu, kita bersahur, kita solat subuh berjemaah ya. Itu the way of life yang sepatutnya sebagai seorang Muslim. InsyaAllah. Tak dapat buat semua, kita buat sedikit, sederhana mungkin. Jangan taksub sangat ya. Janganlah tak buat langsung ya. Kita kena bersederhana, wasatiyah ya. Dalam Islam juga antara ciri-ciri ya, antara ialah keistimewaan Islam ialah bersifat wasatiyah. Islam ni bersifat wasatiyah. Wasatiyah itu sederhana. Benda ni adalah benda-benda asas yang mana you all boleh panjang-panjangkan nanti bila dah masuk dalam alam perkahwinan. Perlu ingatkan kepada pasangan kita, anak-anak kita, bukan sahaja tugas suami ya. Isteri pun kena ada this kind of knowledge, kena ada knowledge bersama-sama. Kita buat sesi taklim nanti lepas berbuka puasa, solat bersama-sama, ataupun tengoklah ada orang solat dulu, buka dengan kurma saja ya, dan dia bersolat jemaah dulu ya, lepas solat jemaah baru makan berat. Ada orang tak nak kan, nak makan berat terus, terpulang kepada masing-masing. Tapi kalau sunnah Nabinya, Nabi berbuka dengan tamar terlebih dahulu, Nabi solat terlebih dahulu, dan baru Nabi makan roti yang berat-berat sikit lah. Tapi tak kisah ya, sunnah itu kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat taklah berdosa. Itu sunnah, pengertian sunnah. Atau kena tahu juga apa itu wajib. Wajib tu apa maksudnya? Suami isteri kena tahu apa itu maksud wajib. Wajib tu mesti buat, tak buat berdosa ya. Kalau sunnah itu bila kita buat kita dapat pahala, tak buat pun tidak mengapa. Tapi digalakkan sangat-sangat untuk kita buat sunnah Nabi ya. Makruh pula apa pengertian dia? Kita ada haram, banyak harus, apa pula maksud dia ya? Harus buat tak ada apa-apa, tak buat pun tak apa, macam tu. Kalau makruh, kalau kita buat tidaklah berdosa, tapi kalau kita tinggalkan itu lebih baik, macam tu. Kalau haram tak boleh buat langsung.
Kalau kita buat berdosa. Macam tu. So itu kena basic. Itu basic hukum hakam. Pengertian. Itu just definisi saja. Baik, saya akan masuk konsep dan falsafah dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan ni pun ada konsep dia. Apa maksud dia? Bagaimana harus kita jalankan perkahwinan ini? Falsafah pun, apa itu falsafah? Apa ideologi perkahwinan Islam yang harus aku bawa ni, nak kahwin ni nanti? Bukannya senang suka-suka. Dia bukan bertunjangkan nafsu. Perkahwinan ini adalah beban tugas, amanah kita yang mana akan ditanya kelak. Berat ni tugas kita nak jadi seorang suami dan isteri, jadi ibu dan ayah. Amanah yang sangat berat yang perlu kita jawab nanti di alam di akhirat nanti. Serum sikit. Okay. Yang penting kita usaha lakukan. Usaha kita buat. Kalau jalan tak jalan itu cerita lain. Berkaitan dengan hidayah. Hidayah ni bukan manusia yang beri. Anda katakan pasangan kita ni salah seorang pasangan kita, tak kisahlah suami ke isteri ke, pasangan kita itu tidak melakukan solat, tak puasa kan, kita pula ada ilmu. Kita bimbing dia dan segala yang kita bimbing dia. Kita usaha. Nanti kalau Allah tanya apa yang tugas yang kita dah buat, kita boleh bagi tahu ke Allah, aku dah usaha dan ya Allah, malaikat, kalau malaikat tanya, aku dah berusaha dah. Sesungguhnya hidayah itu bukan milik aku kan. Aku dah berusaha sekian-sekian, anak-anak aku dah usaha didik. hantar anak-anak aku sekolah. Kan aku sudah berusaha. Puasa di saya. Hilang suara. Saya sudah berusaha. Selebihnya hidayah itu adalah milik Allah. Baik, konsep dan falsafah perkahwinan. Hilang suara. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, konsep dan falsafah perkahwinan. Kita akan lihat pengertian, kita akan lihat kepentingan. Kenapa signifikan? Kenapa pentingnya kita berkahwin? Tetapi jangan salah faham, pentingnya berkahwin. Tetapi jika kita tidak berkahwin pun tidak mengapa, Maksudnya setiap orang itu lapangan rezeki dia berbeza-beza, Lapangan rezeki dia berbeza-beza. Sebentar. Maaf sekejap. Alright, mari kita masuk. Apa itu pengertian dan kepentingan perkahwinan? Sekali lagi saya ingatkan, alhamdulillah jika anda berkahwin, tetapi sekiranya tidak berkahwin, jangan memaksa. Jangan memaksa jodoh itu, jangan memaksa untuk perkahwinan itu berlangsung, sehingga anda tersalah memilih pasangan, Okay. So don't worry to be single. Ini just ilmu. Perkahwinan ni just apa yang saya ingin discusskan pada hari ini hanyalah sekadar ilmu. Sekiranya ada jodoh, anda sangat-sangat digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk berkahwin. Tetapi anda kena ingat, berkahwin ini juga ada banyak hukum. Kita akan bincangkan. Ada 5 hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh dan harus. Bila masa anda wajib kahwin? Bila masa anda haram kahwin? Bila masa anda sunat untuk berkahwin? Dan bila masa pula anda harus makruh untuk berkahwin? So don't worry. Kalau anda rasa anda ini dikategorikan dalam keadaan makruh berkahwin, so it's okay to be single. Okay? Tiada, bahasa Melayu aku tak ingat ayat dia. Tiada no rushing lah kot, tiada tekanan, tak perlu tergesa-gesa untuk berkahwin kerana didesak oleh keluarga dan sebagainya. Tetapi kena ingat, sekiranya anda ini berada di kategori sunnah untuk berkahwin, anda digalakkan untuk berkahwin.
Apatah lagi jika dikategorikan dalam kategori wajib berkahwin wajib berkahwin lagilah sangat-sangat digalakkan untuk berkahwin. Baiklah, kita teruskan kepada pengertian dan kepentingan kenapa kita kena berkahwin. Berkahwin kan seronok lah. It's supposed to be happy, kan, sepatutnya. Tetapi anda kena ingat, tidak, kebahagiaan itu bukan terletak kepada perkahwinan. Ingat, kebahagiaan bukan terletak kepada perkahwinan. Bermaksud, kebahagiaan adalah terletak pada diri kita sendiri. Dengan berkahwin atau dengan tidak berkahwin, anda berhak untuk bahagia. Jangan letakkan kebahagiaan atas sesuatu perkara. Contoh, kalau aku beli kereta Mercedes, aku mesti bahagia. Okay. And then bila beli Mercedes, tak bahagia pun. See? Aku mesti bahagia kalau aku dapat lelaki handsome macam Brad Pitt. Dah dapat dah ni, hampir-hampir lah. Tak bahagia pun macam ni rupanya dia layan aku. Okay. Aku rasa aku mesti bahagia kalau aku dapat suatu benda, dapat pergi travel tempat yang kita favourite. Tapi bahagia tapi macam kan. Pernah tak rasa macam tu? Bila kita rasa kita bahagia kalau kita achieve something. Kan? Tapi bila kita achieve, rupanya bahagia itu bukan terletak kepada material, bukan terletak kepada sesuatu perkara, tetapi ia terletak kepada dalam diri kita sendiri, dalam hati kita. Sebab tu dah dalam tubuh badan kita dah seketul hati. Seketul daging, iaitu hati. Hati ini yang kita kena detox. Kena detox dengan rasa syukur, dengan rasa mahmudah, rasa yang positif. InsyaAllah dengan kereta Mercedes ataupun kereta Myvi, King Myvi kita sentiasa rasa bahagia. Begitu. With or without berkahwin, kita still rasa bahagia. Okay? So, no rushing. Okay. InsyaAllah anda yang menentukan kebahagiaan anda. Tetapi, kenapa kita digalakkan sangat untuk berkahwin? Lebih banyak manfaat dia, lebih banyak manfaat dia. Berkahwin, kita akan dapat memanjangkan lagi silaturahim. Itu satu. Ada banyak ikatan. Kita ada family in-law kita, ada sister brother in-law. Kita melahirkan keturunan yang soleh-solehah insya-Allah. Tetapi ingat, nak lahirkan generasi yang soleh-solehah tu bukan semudah kita tukar baju. Dia satu amanah. Ini kena semua peringkat kehidupan kita ni ada kena ilmu. Nanti kahwin kena ada ilmu. Dah jadi mak ayah kena ada ilmu. Nanti anak pula, anak umur peringkat baby kena ada ilmu. Nak macam mana nak uruskan baby. Anak tu dah besar sikit, tempoh dalam sekolah tadika around macam tu, ada ilmu dia lain. Kita nak mendidik adab kepada anak kita yang berusia sebelum masuk memangis, sebelum masuk ke alam remaja ini, ada cara nak membesarkan mereka. Nanti bila anak masuk remaja, lain pula approach dia. Bila anak tu dah dewasa, lain pula approach dia. Kita nak menjadi ibu bapa yang hebat. Kita nak menjadi orang tua, bakal orang tua ni. Kita semua akan tua kan? InsyaAllah. Nak jadi orang tua yang hebat. So ini pentingnya ilmu. Setiap stage of life kita perlu ada ilmu. Baik. Kita baca prinsip kekeluargaan. Sekumpulan masyarakat manusia yang membina kehidupan bersama-sama ahli-ahlinya yang terikat dengan ikatan, apa benda lah ejaan macam ikatan darah dan hubungan perkahwinan. Akan terikat. Kitanya akan terikat. Ikatan ini dibina berdasarkan saling memelihara hak dan kewajipan. Kita saling memelihara. Jangan kata kau ni tak beri nafkah kepada aku. Kita tuntut nafkah daripada suami kita. Sedangkan kita pun tidak memelihara hak kita. Dia tidak juga tunaikan. Kita selalu nak orang menunaikan hak dia kepada kita. Hak
kita selalu nak orang tunaikan hak kepada kita. I mean beri nafkah, belanja makan, kita nak orang, kita nak menerima. But adakah kita telah memberi terlebih dahulu? See? Kita kena memberi dan kita kena menerima. Okay? Right. Saling memelihara hak. Kita kena tahu apa dia hak dan kewajipan. Suami kena tahu. Ya, tahu yang memberi nafkah itu adalah aku, si suami. Kena beri nafkah. Melainkan kau cacat. Melainkan kau OKU dan sebagainya. Cacat OKU sama kan? Okay? Buat walaupun tak banyak gaji yang dapat. Tak banyak gaji dapat. Kerja, mesti kerja. Jangan duduk di rumah tunggu isteri balik kerja. Tapi ada je situasi yang mana suami jadi suri rumah kan, Mr. Papa kan, jadi suri rumah. Tapi suami dia bantu buat kerja rumah, masak. Tu tak apa. Ini adalah isteri keluar pergi kerja. Ada kes ya, isteri keluar pergi kerja, isteri balik, isteri pula masak. Suami kat rumah buat apa? Tak tahulah buat apa kan. Wallahu'alam bissawab. Tak buat apa-apa, tak bekerja. Asyik-asyik alasan tak dapat kerja. Tapi duduk rumah saja ada kes macam tu. Tetapi saya juga ada kes yang mana suami dia memang duduk rumah. Dulu dia kat luar kat kerja dia tak berapa menjadilah kan. Tapi kat rumah dia kemas rumah, dia masak. Macam bertukar pula kan. Tapi ada orang background macam tu, dia didik kan, daripada kecil terdidik. Memang bagus lelaki dididik daripada kecil, memasak, mengemas rumah. Saya juga membesar daripada keluarga yang mana lelaki buat kerja. Ayah saya memasak, mengemas rumah, ayah. Mak saya pun masak jugalah sikit-sikit, tapi mengemuk, kemas rumah yang buat benda berat-berat tu lelaki sepatutnya. Dan ayah saya buat. Adik-beradik lelaki saya semua vacuum, kemas rumah, memasak sometimes lah. Tapi dah menjadi satu orang kata identiti bila masak ni perempuan. Tapi tidak, lelaki pun boleh masak. Cumanya perempuan ni janganlah, kalau lelaki buat semua nanti wanita nak buat apa kan. So sama-sama saling bantu-bantu. Kita wanita ni tak larat pun nak buat semua benda, nak angkat kapet, nak vacuum, nak mengemop. Saya pun tak mampu. Tapi alhamdulillah saya juga dikurniakan suami yang bertimbang rasa. Taklah rajin tu taklah sangat. Tapi bertimbang rasa. And then I communicate with him. Saya cakap saya tak larat dah mengemop sebab saya dah beranak-anak pinak ni, sakit pinggang cepat. Sakit pinggang. And then suami saya bantu bantu mop rumah, jaga anak. It's okay. Jangan tak buat langsung. Jangan tak bantu pasangan kita langsung. Dan bila kita tengok pasangan kita itu bantu kita, kita pun rasa happy tak? Ada tak orang rasa tak happy bila pasangan bantu? Kan? Kita kena sentiasa membantu. InsyaAllah bila kita sentiasa membantu, adanya rahmat dalam rumah tersebut, ada kasih sayang, InsyaAllah happiness itu akan menjadi milik anda. Kalau kita menjalankan hak kita mengikut ketentuan yang dah ditetapkan dalam Islam. Suami pergi kerja, tapi zaman sekarang isteri pun pergi kerja. It's okay. Mungkin ada isteri yang gaji lagi tinggi pada suami. Sebabnya isteri ni belajar rajin lah. Belajar tinggi-tinggi. Suami belajar setakat yang diploma, ijazah, malas. Isteri belajar sampai tahap PhD contohnya kan. Itu at least alhamdulillah suami ada diploma. Alhamdulillah ada degree. Yang mana macam lepas SPM, alalah. That's why saya kata pentingnya kita ada degree, kita adanya ijazah-ijazah di universiti. Pergi belajar. Lepas SPM, pergi belajar. Walaupun macam dah malas, dia rasa macam dah bergraduasi hebat je. Kan? Pergi belajar. Sambung masuk universiti. You masih muda lagi, 20-25 tahun ni. Penuhi 5 tahun you all ni dengan belajar. Saya habis PhD usia 27 tahun. So, you pun boleh buat begitu. Resepi dia sabar. Itu je resepi dia. Resepi dia memang sabar. And then akhirnya alhamdulillah hari ni saya boleh menuai hasil daripada kesabaran saya dulu buat PhD. Saya sabar. Tak kahwin lagi. Orang kata kena kahwin ni lambat. I don't care. Kan, my future is not in your hand. My future
I yang plan dengan izin Allah. I yang kena berusaha untuk my future. Dan atas kesabaran saya tak kahwin lagi, waktu tu saya kahwin usia saya PhD usia 27. Saya graduasi PhD 27, saya kahwin 26 tahun. Dah nak habis PhD, dah rasa macam dah boleh nak co-op kan. So I kahwin. Dah ada pilihan calon yang sesuai pada usia 26 saya kahwin. 27 saya habis PhD. Lebih kurang macam tu. So I don't care what people say, kan? So kahwin bila rasa sesuai, kita berkahwin, kita kahwin. Okay? Antara kepentingannya lagi penguatkuasaan undang-undang yang dilaksanakan oleh ahli keluarga, berkongsi komitmen kumpulan, menonjolkan identiti dan memenuhi kehendak serta keperluan ahli-ahlinya. Macam itulah. Kalau dalam Islam kita dah kata ya, dalam surah An-Nisa, saya ambilkan surah An-Nisa, Ar-Rijal Al-Qawwamun 'alan Nisa, lelaki adalah ketua bagi wanita. Ini sebenarnya lelaki perlu ada credibility nak jadi pemimpin. Wanita pun boleh jadi pemimpin, tetapi dalam skop yang tersendiri. Suami macam mana, isteri macam mana. Okay, isteri, sebab itulah isteri ni dia lebih terikat dengan anak-anak. Sebab tu ada Nasir Ulwan, iaitu pakar kanak-kanak. Dia mengatakan kanak-kanak luar international lah. Dia mengatakan ummi madrasati, ibu adalah sekolah. Ibu adalah sekolah kepada anak-anak. Ayah buat apa? Ayah keluar cari rezeki, pastikan fasilitis dalam rumah itu sempurna. Ya, sempurna tu pun subjektif. Setiap orang mungkin sempurna dia berbeza. Ada orang tak ada TV pun dah kira sempurna. Ada orang kena ada TV baru sempurna. Itu subjektif. Ya. Tetapi tidak menafikan hakikat bahawa seorang ayah itu kena bekerja keras sesuai dengan kudrat ayah, sesuai dengan kudrat suami itu yang lagi fizikal, lagi kental untuk keluar mencari rezeki. Jadi setiap apa yang Allah aturkan itu sesuai dengan biologi, sesuai dengan fizikal seseorang. Kalau perempuan yang lemah lembut, sepatutnya lemah lembut, sesuailah dengan house call, nak hias-hias rumah, sesuai dengan perempuan. Sebab dia pun lembut, badan dia pun kemampuan fizikal dia pun terbatas. Memasak, sebab ini dia akan masak dengan penuh kasih sayang. Dia lebih cerewet perempuan. Lelaki tengok masak macam mana, hujan lana kita punya dapur. Sebab fizikal dia punya dia punya perception dia, fizikal dia berbeza. Wanita mungkin cerewet, dia masakkan kemas dan sebagainya. Anak-anak tu kena pastikan jaga betul-betul, sayang betul-betul. Lelaki kalau jaga anak begitu saja kan, sebab fizikal dia macam tu, dia punya biologi dia begitu. Wanita, sebab tu kata ummi madrasati, wanita itu ibu itu adalah sekolah. Ibu yang mengajar kita membaca. Kerana apa? Kerana kita punya emosi yang lebih dekat dengan anak-anak. Maha suci Allah Allah dah jadi semuanya saling sempurna. Enjoy your moment, enjoy your marriage life, kalau diberi kesempatan. Tetapi yang menjadi masalahnya salah satu ni rezeki lah, I rasa ujian untuk setiap orang, yang mana tidak semua orang boleh ada sesetengah orang yang mungkin tersalah memilih jodoh. Ia banyak faktor yang berlaku sebenarnya. Tapi yang paling penting apa yang saya boleh kata adalah pertama memang kena sabar yang banyak. Kedua memang kena berkomunikasi yang berkesan. Nanti you all akan belajar pada next semester how to communicate secara positif dengan pasangan kita. Bagaimana untuk communicate yang berkesan, komunikasi yang berkesan dengan pasangan. Because komunikasi itu sangat penting. Saya dengan suami saya dulu PJJ, jarak jauh. Suami saya di Mesir, saya di Malaysia. And then memang, and I do realise waktu tu, saya realise that the distance is not the matter. Jarak tu bukanlah masalah, but the communication is, kita orang punya komunikasi tu penting. Tapi Alhamdulillah, sebab apa tahu saya kata komunikasi, because bila kita dua benua kan, suami saya bangun, saya tidur, saya bangun, suami tidur,
it's quite challenging, I would say. I would say it's quite challenging because kita, kita mungkin lack of communication, but we manage it. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebanyak atas rasa sabar. Saya sabar je lah kan. Kadang-kadang tu tak reply. Janganlah kita desak-desak dia suruh reply. And believe in Allah. Saya percaya kepada Allah kalau ini adalah jodoh saya. Waktu saya bertunang lagi dengan suami, tak kahwin lagi, bertunang. Kalau ini jodoh untuk aku, kau tetap terapkanlah kesabaran dalam diri aku. Macam itu kita cakap. Kita doa pada Allah. Kita usaha juga. And then yang penting doa kita pada Allah. Kalau tidak, tak apalah kan. Aku tawakal pada Engkau ya Allah. Aku dah berusaha ya untuk memenuhi permintaan diri aku, permintaan kedua ibu bapaku ya. Okey, pengertian nikah. Nikah bermaksud kumpul, campur dan bersatu atau bersama-sama. Ini jumhur ulama ya. Ini pengertian secara literal. An-nikah, nakah tu maksudnya berkumpul bersatu ya, bila ada lelaki dan perempuan bersatu ya. Istilahnya ataupun ini maksud dari sudut bahasa ya, dari sudut bahasa ini maksud istilah dia. Suatu akad yang menghalalkan hubungan dan pergaulan antara lelaki dan perempuan dengan kata nikah ya. Aku nikahkan kau ya. And then bila nikah itu sah, halal lah pergaulan antara suami isteri tersebut ya. Itu nikah kita. And then tetapi nikah, bila kata nikah ya, kita halal untuk berhubungan dengan pasangan kita. Tapi ada kes ya, ni kes benar di mana dia tidak mahu berhubungan, melakukan hubungan bersama dengan suami, jima dengan suami, bersetubuh dengan suami dan isteri, tak nak kerana tidak cinta dan sebagainya. Apa hukumnya kat situ? Kena bersabar. Sebenarnya kena semua benda bersabar. Tidak semua aturan perkahwinan setiap orang itu sama. Ada orang mungkin saling cinta. Alhamdulillah, kalau saling cinta rasa tak ada masalah lah untuk bersama ya. Tapi ada orang yang tidak saling cinta. Kita tahu kan, sebab setiap orang berbeza. Dia punya jalan hidup dia tu berbeza. So bagaimana? Memang resepinya memang bersabar. Bersabarlah kita terima pasangan kita macam ni and communicate dengan dia. Hari-hari kita communicate dengan dia. Alright. So awak nak saya buat macam mana? Okay, kita tak apa. Kita tidak buat hubungan lagi pun tidak mengapa. I akan respect you. Okay, and kita start dengan kawan. Communicate. Okay? Ni janganlah tak. Kalau dia tak nak layan you pun memang tak kau lah. Kan? Main game. Yang perempuan buat tahu. Kan? Communicate. Okay? Please buat benda tu. Please buat benda semua tu adalah kerana Allah. Sebab tu benda basicnya Allah Rabbani, ketuhanan sangat penting. Sebab kita tahu goal kehidupan kita, kita punya matlamat terakhir kita adalah syurga. Jadi apa benda yang ujian Allah beri kepada kita, sabarlah. Dan kita tahu aku nak ke syurga. Tiket nak ke syurga itu tidak murah ya. Mahal. Jadi kalau mahal tu mesti usaha dia tu kena berlipat ganda ya. Okey, hukum nikah. Hukum nikah ni saya cakap tadi tu bila awak ni kiranya wajib ataupun sunnah ataupun harus ataupun makruh ataupun haram untuk nikah, bila? Tanya balik. Dengar saya punya kuliah ni, you tanya balik, bila? Aku ni dekat kategori mana ni? Tengok kategori mana. Okey, kita start pada haram ya. Kita start selalu saya belajar wajib dulu. Okey, tak apa. Harus. Bila kita harus? Maksudnya tiada tuntutan mendesak untuk kahwin. Tak ada tuntutan mendesak pun. Okey je sekarang ni. Tak ada spread pun. So harus. Ya, harus untuk berkahwin. So tak adalah orang kata wajib kahwin lah. Tak desperate And then bila wajib? Ni dah confirm kena wajib ni. Wajib kahwin ya. Mak saya dah kena wajib kahwin ni mak. Sebabnya mampu tunaikan nafkah zahir dan batin. Kita dah kerja, dah ada duit. Okay, aku tahu dah aku mampu ni. Aku ni fizikal pun rasa macam dah bersedia dah. Dah ada dah pun mak pakwa, dah ada mak